Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jom belajar bersama Teacher Fiza. Hari ini kita akan masuk 11.3 Transformasi Isometri Pantulan. Apa yang awak akan pelajari pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid akan dapat mengenal pantulan, memerihalkan pantulan menggunakan pelbagai perwakilan, menentukan imej dan objek bagi suatu pantulan, seterusnya menyelesaikan masalah yang melibatkan pantulan. Apakah itu pantulan? Pantulan ialah transformasi yang berlaku apabila semua titik pada satah dibalikkan pada satah yang sama pada satu garis. Macam panjang ya, tak apa. Nanti kita akan pergi. Apakah itu pantulan? Okey, garisan tersebut dinamakan sebagai paksi pantulan. Okey, kalau kita lihat rajah ini, yang warna merah ini, garisan inilah yang kita katakan sebagai paksi pantulan. Okey, ini nama dia ialah paksi pantulan. Okey. Okey, di bawah suatu pantulan, objek dan imej berada pada sebelah yang bertentangan dengan paksi pantulan. Maksud dia, okey, ni paksi pantulan. Salah satu ni ialah objek. Okey, contoh saya letak sini M. Sini ialah M tanda. Okey. M ialah objek, M tanda ialah imej. So, objek dan imej berada pada sebelah yang berlainan daripada paksi pantulan. Satu berada di sebelah kanan, satu berada di sebelah kiri. Itu maksud dia. Okey? Objek dan imej mempunyai jarak serenjang yang sama daripada paksi pantulan. Okey, apa maksud dia macam ni? Contoh, ini bucu A. Ini ialah A tanda. Jarak serenjang bermaksud jarak daripada paksi pantulan ini bersinar 90 darjah. Ni serenjang. Jarak A pergi ke paksi pantulan ini ialah satu kotak. Maka jarak imej dia pun mesti satu kotak daripada paksi pantulan. Itu maksud dia. Tengok bucu ni. Nama dia ialah B. Saya letak nama dia B. So, B tanda berada satu kotak juga daripada paksi pantulan. Satu unit. So, satu unit. Kalau ini C, maka C tanda berada dua kotak. So, nampak tak? Satu, dua daripada paksi. Maka, untuk pergi kepada imej dia pun mesti berada dua kotak daripada paksi pantulan. Satu, dua. Ni dia. Sebab tu, imej dia berada di situ. Okey, bentuk dan saiz imej adalah sama dengan objek. Tetapi, orientasinya songsang. Okey, maksudnya saiz dia sama. Bentuk dia pun sama. Segitiga, segitiga. Apa maksud songsang? Okey, kalau awak tengok segitiga objek ini menghala ke arah kiri. Yang ini menghala ke arah kanan. Itu songsang sisi lah. Dia akan satu pandang kanan, satu pandang kiri. Satu pandang atas, satu pandang bawah. Okey, imej bagi satu titik pada imej bagi suatu titik yang ada pada paksi pantulan ialah titik itu sendiri. Yang maksudnya contoh C ini. Okey, kalau awak tengok contoh C ini dia bercantum. Itu maksud dia berada pada paksi itu sendiri. Okey. Kamu tengok antara corak berikut yang manakah menunjukkan orientasi pantulan. Okey, apa tadi ciri pantulan? Ciri pantulan dia mesti berada pada sisi yang berlainan daripada paksi. Kemudian, dia mempunyai jarak serenjang yang sama. Dan yang paling penting, kalau dia tak ada semua petunjuk ni, dia mempunyai orientasi songsang. Okey, arah dia bertentangan. Jadi, kalau awak tengok A, adakah ini pantulan? Kita akan nampak di sini ialah pantulan. Ya, ini adalah pantulan. Kenapa? Kerana kita boleh tahu di sini ialah tengah-tengah dia. Tengah-tengah dia. So, satu berada di atas, satu berada di bawah. Adakah B ini pantulan? Tidak. Kenapa? Kerana dia tidak songsang sisi. Anak panah ini kedua-duanya masih lagi menghala ke arah kanan. Sedangkan paksi pantulan pantulan mesti berlaku songsang. Satu pandang kanan, satu pandang kiri. Contoh C ni. Jadi, C ini juga adalah pantulan. Okey, yang penting saiz dan bentuk imej adalah sama, tidak berubah. Okey, saiz ni mesti sama dan imej pun bentuk yang sama. Okey, dalam rajah berikut
titik M tanda ialah imej kepada segitiga M. Dalam rajah berikut, segitiga M tanda ialah imej kepada segitiga M di bawah suatu pantulan. Huraikan pantulan tersebut. Okey, dia kata M ialah objek, M tanda ialah imej. Macam mana kita nak tahu paksi pantulan? Paksi pantulan mesti berada di tengah-tengah antara objek dan imej. Dia mesti satu garis lurus. Okey, kita tengok bucu ini yang sepadan dengan dia ialah ini. Kan? Ini ialah objek dia. Saya letak A lagi sekali. Yang ini ialah A tanda dia. Paksi pantulan mesti berada di tengah-tengah. Jadi kita kira ini ialah 1, 2, 3, 4. 4 kotak. Bermaksud tengah-tengah dia ialah 2 di sini. Ini dia. Okey, kita ambil lagi satu bucu sepadan. M ini, maka sepadan dengan dia yang berada di bucu sini. Kita kira lagi sekali, kotak dia ada 1, 2, 3, 4 kotak. Jadi tengah-tengah dia adalah 2. Bermaksud, garisan pantulan dia adalah yang ini. Kita cantumkan 2 titik tengah tadi. Garisan pantulan dia adalah yang ini. Maka ini ada apa? Ini adalah sama dengan paksi X. Betul? Ini adalah sama dengan paksi X. Maka kita boleh huraikan bahawa objek M dipantulkan pada paksi X. Macam tu cara kita nak tulis penerangan kepada pantulan ini. Okey? Itu cara untuk menulis penerangan. So, kita tengok contoh yang kedua B. Kita tengok di manakah garisan tengah dia. Okey, bucu ini sepadan dengan ini. Titik tengah dia ialah 1, 2, 3, 4. 4 bahagi 2, maka tengah-tengah dia ialah 2 di sini. 2 kotak. 2 kotak daripada objek, 2 kotak daripada image. Lagi sekali kita ambil bucu yang bawah pula. Okey, ini tengah-tengah dia. 1, 2, 3, 4. So, tengah-tengah dia lagi sekali di sini. Maka bila kita cantumkan kedua-dua titik tadi, dia akan sama dengan paksi Y. Jadi, macam mana kita nak tulis penerangannya? Penerangan dia apa? Objek M dipantulkan pada paksi Y. Okey? Ingat, penerangan mesti ada perkataan dipantulkan dan mesti ada paksinya. Okey? Mesti ada dipantulkan dan mesti ada nama paksinya. Okey? Paksi X, paksi Y atau garisan LM, garisan GF, macam itulah. Okey, mesti ada nama garisan tersebut. Kebetulan dalam rajah ini, nama garisan itu adalah sama dengan paksi X dan ini adalah sama dengan paksi Y. Okey, lihat imej. Okey, tentukan imej bagi suatu objek. Lukis imej bagi segitiga ABC di bawah pantulan pada garis LM. Nampak? Pantulan garis LM. Ni nama dia punya paksi pantulan, garisan LM ni. Jadi, macam mana kita nak lukis imej tadi? Jarak imej mesti sama dengan jarak objek dari paksi pantulan. Okey, kita tengok B. B, dia berada satu kotak serenjang daripada paksi pantulan. Maka imej dia mesti juga berada satu kotak. So, B tanda adalah di sini. Okey, A. So, dia ada 1, 2, 3, 4 kotak daripada paksi pantulan. So, dia akan berada 4 kotak juga daripada paksi pantulan. 1, 2, 3, 4. So, A awak di sini. A tanda. C. C berada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, C awak berada di sini. C tanda. Maka cara untuk melukis imej, kita sambungkan sahaja titik-titik tersebut. Okey. Dia mesti sama saiznya. Tetapi bertentangan arah. Songsang arah tadi, songsang sisi. Okey. So, siaplah awak punya imej. Awak bolehlah
tanda begini, mesti dekat image mesti ada tanda. A tanda, B tanda, C tanda. Okey, selesai. So, dalam rajah di sebelah, M tanda ialah image bagi M di bawah suatu pantulan. Okey, di bawah suatu pantulan. Tentukan koordinat P tanda di bawah paksi pantulan yang sama. Jadi dalam kes ini awak tak tahu di mana paksi pantulan. Dia kata dia dah dipantulkan. Jadi awak kena tahu dahulu di manakah paksi pantulannya. Jadi awak gunakan image M dan objek M ini tadi. Macam mana nak cari paksi pantulan? Ya, kita cari garisan tengah-tengahnya. So, ambil bucu sepadan. Okey, ni dengan ni sepadan. Di manakah tengah-tengah dia? Okey, jarak dia ialah 1, 2. Jarak antara objek dengan image ni ada 2 kotak. Jadi, tengah-tengah dia ialah 1 kotak. Okey, seorang satu. Okey, kita ambil bucu yang ni pula. Bucu ni dengan bucu ni sepadan. Okey, jarak dia ialah 2 kotak. Bermaksud tengah-tengah dia ialah 1 kotak. Jadi macam nak lukis paksi pantulan? Ya, kita cantumkan sahaja garisan ini tadi. Okay, sorry. Kita cantumkan saja titik ini. Dapatlah kita punya paksi pantulan. Okay, apa soalan dia? Dia nak koordinat P tanda. Okay, image P ini di bawah pantulan yang sama. So, maksudnya, di manakah image P apabila dipantulkan melalui garisan yang kita dapat ni tadi? Di manakah kedudukannya? So, kita kira P ke arah paksi pantulan. Jarak tegak dia ialah 1 kotak, 2 kotak. Jadi, 2 kotak juga kemari. 1, 2. So, dia berada di sini. Maka, ini ialah P tanda awak. Apakah koordinat dia? Dia minta koordinat kan? Jangan berhenti setakat tu je. So, koordinat dia ialah, apa dia? Negatif 3, 0. Betul ke? Salah. Negatif 3, negatif 1. Nampak ni kedudukannya. Ni negatif 3 pada paksi X, negatif 1 pada paksi Y. So, negatif 3, negatif 1. Koordinat P tanda ialah negatif 3, negatif 1. Barulah selesai segala masalah awak. Jadi, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, share and subscribe. Bye!